Assalamualaikum. Hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan tanggungjawab isteri kepada suaminya lah. Nombor 1, tanggungjawab isteri adalah mengikut apa-apa yang disuruh suaminya selama mana tidak melawan syarak. Ini taat kepada apa-apa yang suaminya cakap, apa-apa yang suaminya perintahkan, selama mana tidak melanggar syarak, selama mana tidak dalamnya ada kemaksiatan. Bahkan perlu diutamakan terlebih dahulu daripada keluarganya sendiri. Kemahuan suami itu perlu diutamakan dahulu daripada kemahuan ibu bapanya sendiri. Hukum berubah daripada sunat atau harus kepada wajib apabila suami mengarahkan sesuatu kepada isterinya. Apabila suaminya guna perkataan tolong, contohnya tolong ambil air, maka dia bukan suatu arahan. Dia bukan satu perintah. Dan apabila suami tak suruh isteri tuangkan air kepadanya, maka hukumnya sunat melayan suaminya dengan baik. Isteri pergi tuangkan air kepada suaminya tanpa disuruh, maka itu adalah sunat. Bagus akhlak isteri dan ciri isteri yang solehah. Tapi ini pun juga ciri yang solehah apabila suaminya suruh atau arah isterinya untuk tuangkan air. Tetapi kalau tadi hukumnya sunat, sekarang hukumnya jadi wajib apabila suami menyuruh isteri untuk menuangkan air. Jadi hukum tu berubah. Kemudian kedua adalah mentaati suami dengan rasa kasih sayang dan cinta kepadanya. Ini macam mana mencontohi akhlak isteri-isteri baginda Nabi SAW. Contohnya saya ambil ini macam akhlak Sayyidatina Khadijah yang korbankan segalanya untuk suami dan agama. Kan? Mentaati suami dengan tulus, bukan dengan terpaksa. Ikhlas lillah ta'ala. Mentaati perintah suami, melayan suami dengan baik, kan, lillah ta'ala, kerana mengharapkan redha Allah, redha suaminya, bukan sebab dia terpaksa. Bukan dalam keadaan dia terpaksa. Mentaati dan layan suami sehingga suami redha kepada dirinya. Seterusnya, mentaati keputusan mesyuarat yang suami buat. Mentaati keputusan mesyuarat yang suami dah buat ataupun buat secara bersama, tak kisahlah. Suami buat ataupun buat secara bersama, ada satu keputusan mesyuarat yang dibuat, mentaati keputusan mesyuarat tersebut. Tidak bersikap ego dan keras kepala. Tidak bersikap ego dan keras kepala. Taat dan terima teguran daripada suami. Itu nombor 1. Nombor 2, menghormati suaminya dan kaum kerabatnya. Meminta izin sebelum keluar dan taat kepada suami. Sekiranya suami tidak izinkan untuk keluar, maka tak boleh keluar. Minta izin nak keluar, minta izin daripada suami. Tapi kalau suami tak bagi keluar, jangan keluar. Tak payah keluar. Tak payah keluar dan tak payah nak merajuk ke, nak buat perangai ke, tak payah. Kan? Maka inilah yang katakan untuk isteri yang solehah. Kedua, meminta maaf sebelum tidur. Benda-benda ni semua ada dalam buku, dalam kitab. Ustazah pun cakap semua, bukan kita saja-saja buat. Ketiga, seterusnya menuangkan air kepada suami. Keempat, merendahkan suara. Ini contoh-contoh lah. Contoh-contoh merendahkan suara ketika berbicara dengan suami. Kalau suami ada satu nada suara suami, ada suara 3 contohnya, isteri kena rendah lagi suara ataupun sama. Tak boleh lebih bersuara lebih keras atau suara lebih tinggi daripada suami. Haram dan berdosa besar. Tidak buat perangai atau merajuk ketika suami gagal menunaikan sesuatu yang isteri tersebut berkeinginan. Tak buat perangai, tak merajuk. Meminta keizinan suami untuk tidur. Memahami keperluan dan kewajipan suami dalam menunaikan tanggungjawab suaminya kepada ibu bapanya, yakni sebagai seorang anak yang soleh. Yakni makna kata isteri kenalah memahami yang suami juga bertanggungjawab kepada ibunya dan bapaknya. Kan? Itu adalah
hak yang seorang anak kena tunaikan kepada orang tuanya. Begitulah bila mana dalam hukum hak agama pun ada perubahan. Walaupun nombor satu, suami kena bertanggungjawab beri nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. Tetapi apabila ibu bapaknya telah uzur contohnya, kan, jadi dia juga bertanggungjawab kepada ibu bapaknya. Bahkan sama berat pun, dia kena make sure bapak dia makan yang cukup, kan. Dia tak boleh biarkan macam tu. Jadi tidaklah selamanya, makna kata nombor dua tersebut, hak isteri tu sentiasa awal, sentiasa lepas suami, isteri, tidak semestinya. Kadang-kadang jadi isteri, ibu bapa juga sama juga. Yang suami kena tunaikan tanggungjawab tersebut. Bila mana ada melibatkan contohnya satu keperluan yang ibu bapa dia berkehendak, contohnya di satu tempat hospital, dan ustaz cerita nampakkan rawatan di tempat hospital, kan. Ibu bapa dia di satu hospital, isteri dia di hospital satu lagi, maka anak ni, suami ni, dia kena pergi kepada ibu bapa dia, walaupun ada pertindihan tersebut. Nampak tak? So kita kena faham, kan, walaupun dalam situasi ni, antara perkara yang isteri kena berbuat baik adalah isteri kena memahami keadaan suaminya sebagai seorang anak yang soleh kepada orang tua dia. Sentiasa senyum dan bermanis muka di hadapan suaminya. Berterus terang dengan suaminya jika tidak berpuas hati dengannya, dan tidak simpan dalam hati apa-apa yang isteri tidak puas hati. Tak simpan dalam hati, tak puas hati apa-apa, cakap dengan suami tak puas hati. Macam saya selalu duk share, apa dia, isi borang ketidakpuasan hati, bagi tahu apa benda tak puas hati, dengan etika yang betul, dengan cara yang betul. Jangan dengan nada suara yang tinggi, dengan bergaduh, dengan menengking suami, dengan memaksa suami meminta sesuatu yang suami tak mampu nak bagi. Kan? Jadi tak boleh macam ni. Okay? Dan kena cakap lah, apa benda dia tak puas hati tu kena cakap berterus terang, cakap bagi sampai suami faham. Jangan cakap sekadar cakap tapi suami tak faham. Separuh saja. Dan make sure benda tu dicatatkan, direkodkan. Seterusnya adalah percaya kepada suaminya. Dalam bahagian ni ada tidak syak wasangka buruk kepada suaminya. Tidak buruk sangka, dendam, tak puas hati kepada suaminya. Aku saya cakap tadi, kalau tak puas hati kena cakap, kena luahkan, kena berterus terang dengan etika yang betul, cara yang betul. Tak boleh pendam dalam hati. Pendam lama-lama jadi dendam. Tak boleh. Benda yang dilarang dalam Islam. Okay? Nusyus, ciri yang isteri yang nusyus lah. Tidak berpersepsi negatif. Tidak berpersepsi negatif terhadap suaminya. Tidak tajasus. Tajasus ni apa dia? Mencari-cari kesalahan suaminya. Mencari-cari salah suami dia. Suami bukan seorang yang perfect. Suami juga manusia biasa. Kadang-kadang suami ada terlepas marah, terlepas cakap ke, kan, terlepas hilangkan benda ke, terlepas bawa kereta terlaju sikit ke, tanpa sengaja terkena saman ke. Maka inilah yang katakan tajasus, mencari-cari salah. Kan, kalau faham benda ni, kita faham konsep special request. Cuba tengok video dalam konsep special request, kita akan faham. Ada situasi-situasi yang mana kita diuji. Maka kita tak akan ikut emosi. Seterusnya, mengikuti perancangan keuangan dan keluarga yang suami buat ataupun sama-sama buat, kan, berbincang sama-sama apa. Percaya dengan perancangan masa depan yang suami usahakan. Percaya pada suami tu. Lepas tu dia masuk dalam percaya kepada suami. Benda yang penting percaya pada suami. Jangan tak percaya. Suami cakap apa pun tak percaya. Jadi tak boleh lah. Suami dah cakap macam ni, macam sekian-sekian, gaji suami banyak ni, sekian-sekian, tapi isteri tak percaya cakap suami. So benda ni benda yang tak boleh lah, dilarang dalam Islam. Nombor 4, menjaga maruah dirinya dan suaminya. Termasuklah, iaitulah
menutup aurat, okey, tidak membangkang suaminya di hadapan orang lain, tidak membuat sesuatu yang boleh mendatangkan aib kepada suaminya, tidak menegur kesilapan suaminya di hadapan orang lain, tidak tajasus, mencari-cari salah suaminya, tidak tajasus, tidak melawan cakap suami di hadapan orang lain, tidak membuat atau berkata sesuatu yang menjatuhkan air muka suaminya. Seterusnya memasak. Memasak ni mengikut uruf lah. Okay. So di Malaysia uruf dia isteri memasak. Okay. Walau bagaimanapun suami hendaklah membeli bahan mentah dan alat-alat perkakas memasak tersebut, termasuklah pinggan, mangkuk ke semua tu lah. Okay. Tu boleh tengoklah dalam tanggungjawab suami untuk lebih jelas. Yang benar, membuat kerja rumah dan mengemas rumah. Okay, buat sama-sama dengan suami lah. Bukan suami buat seorang, isteri tak buat. Tak, buat sama-sama. Macam mana? Dalam ini, pertamanya dari segi mengikut uruf. Yang kedua adalah arahan daripada suami. Suami mengarahkan isteri, maka dah jadi tanggungjawab isteri juga. Sebab tu saya tulis sini, buat sama-sama dengan suami. Dan juga mengikut uruf lah tadi saya cakap. Seterusnya adalah membantu suaminya ikut kemampuan dirinya. Sebagai contoh, pinjamkan kereta kepada suaminya, support suami ketika travel. Contohnya pergi travel, pergi honeymoon ke, pergi holiday ke kan. Suami maklumlah gaji kecil, isteri gaji besar ke contohnya kan. Maka baguslah. Contohlah support suami kan. Contoh support suami, isteri yang solehah dah ni. Belanja makan contohnya kan, mungkin ada waktu-waktu tertentu yang isteri belanja makan, ni ciri inilah solehah. Dan benda ni adalah mengikut uruf. Contohnya pada zaman sekarang di negara Malaysia, sama-sama akan buat sama-sama, bekerja sama. Kan sama-sama, tak berkira, sama-sama berkongsi, senang sama senang, susah sama susah. Pakai konsep ni lah. Seterusnya nombor 8 adalah memuaskan hati suami dan menyenangkannya pada bila-bila masa. Okay. Contohnya bertolak ansur apabila ada keinginan yang bertindih dengan keinginan suami. Okay, ini bukanlah bermaksud makna kata suami kita saja nak kena bertolak ansur, suami tak bertolak ansur. Tak, makna kata kalau tengok betul-betul tanggungjawab suami je antaranya adalah suami dari segi hukum, suami memang boleh menggunakan kuasa dia untuk nak apa sahaja yang dia nak kan. Dia nak menang saja. Betul dari segi hukum, tetapi dari segi keharmonian rumah tangga, dari segi sunatnya tu, maka suami pun bertolak ansur dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Ini cuma apabila berlaku satu pertindihan yang mana suami pun tak nak bertolak ansur, isteri pun tak nak bertolak ansur, maka sebab itulah dalam ni dikatakan bertolak ansur. Bila berlaku satu pertindihan yang ada 3-4 kali bincang pun masing-masing tak nak, maka adalah lebih molek isteri untuk bertolak ansur apabila ada keinginan yang bertindih dengan keinginan suami. Ini dalam hukum. Seterusnya, tidak melarang suami apabila suami berkehendak untuk bersama, berpegangan tangan, berpelukan, bermanja, mandi bersama, etc. lah. Dan ini juga adalah tertakluk kepada budi bicara suami. Benda ni boleh postpone ke kan, ataupun boleh benda yang boleh berbincang. Benda yang boleh berbincang. Kemudian tidak bermasam muka. Okey, bercakap dengan nada yang lemah lembut dengan suami. Apabila isteri mahukan sesuatu, isteri meminta dengan beradab, lemah lembut dan pujuk rayu. Tidak dengan cara marah-marah, tidak bersikap emosional atau berkurang ajar dengan suaminya. Seterusnya adalah tidak ego dan bersikap degil. Okey. Nombor 9. Isteri wajib tinggal di rumah yang suami sediakan. Okey. Yang ni semua orang tahulah. Tapi kalau rumah milik isteri, suami kena beri sebahagian sumbangan ikut kemampuannya. Jika isteri redha, makna kata isteri berkemampuan, isteri kata tak payahlah bang, isteri dia bayar sendiri semua rumah tu, dan dia kata suami dia tinggal saja di rumah tersebut, maka suami tak payah bagi. Okay? Tapi kalau isteri minta, maka suami kena bagilah ikut kepada kemampuannya. Okay. Tapi kalau isteri minta dan suami tidak mampu bagi, kan, maka akan jadi hutang, automatik jadi hutang. Dan dia berbalik kepada
kemampuan suami lah. Balik kepada kemampuan suami. Dia jadi hutang balik kepada kemampuan suami. Contohnya kita ambil lah rumah yang paling murah di kawasan tersebut, kan, rumah flat contohnya RM500, RM600, maka digunakan itu sebagai guideline. Kemudian kalau ada perjanjian yang mana isteri melepaskan haknya, sebab sebelum berkahwin barangkali kemungkinan isteri dia mengetahui suami dia ni kurang mampu, maka dia telah melepaskan hak dia, yang suami kena sediakan rumah tersebut. Dia pun kata tak apalah bang, saya saya dah ada rumah sendiri, dah ada kereta sendiri, saya cuma perlukan seseorang di sisi saya contohnya. Kan dia nakkan seorang suami yang soleh, yang baik, yang bertakwa di sisi dia, kan. Jadi dia sanggup tanggung benda tersebut. Dan dia hidup ni atas dasar dasar susah sama susah, senang sama senang. Kan. Jadi kalau macam tu dia lepas hak dia, maka ikut perjanjian sehingga suami tak payah bagilah, sehingga dinegosiate semula perjanjian tersebut. Contohnya mungkin pada masa akan datang dia orang kata apa, kena buat kerja kalau isteri dia tu tak dapat nak kerja, kan, tak dapat sumber income nak bayar rumah dia, ataupun dia ada anak kau menyebabkan dia tak pasal berhenti kerja ke. Jadi pada masa ni negotiate semula lah untuk keharmonian rumah tangga. Kan, sebab kadang-kadang memanglah orang tu berjanji, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia mungkin tak dapat nak fulfill janji dia tu tanpa dia sengaja. Dia bukan niat dia tak mau fulfill, tetapi memang dia suatu keadaan tu menyebabkan dia terpaksa untuk meminta untuk negotiate semula perjanjian tersebut. Okay. Seterusnya, isteri tidak boleh tinggal di rumah parents dia jika suami tak izinkan. Ni kalau lepas kahwin, isteri nak tinggal juga di rumah parents tak boleh lah, kecuali kalau dah ada satu perjanjian lah. Dan perjanjian ini pun boleh negotiate semula. Apa-apa perjanjian boleh dinegosiate semula. Ni kita kena faham konsep. Kadang-kadang kita kena ingat perjanjian ini, ada perjanjian yang orang sengaja lupakan, maka berdosa besar. Ada perjanjian yang orang ingat tetapi orang masih belum mampu nak menunaikannya, maka dia masih belum berdosa, sebab dia ada dalam hatinya dia nak tunaikan perjanjian tersebut tapi masih belum mampu. Maka Allah Ta'ala mengetahui niat dalam hati orang tersebut. Lillah Ta'ala tahu, kan. Jadi benda ni dia tidak berdosa lagi, sebab dia masih ada niat, cuma dia belum lagi berkemampuan untuk tunaikannya. Dia masih ada beberapa benda yang dia kena settlekan dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perjanjian yang mana dia buat perjanjian tetapi dia telah lupa pada perjanjian tersebut. Dia tak sengaja, dia telah lupa secara tak sengaja, maka dimaafkan. Tidak ada hukum. Dia kata ustaz tak ada hukum pada benda orang macam ni, sebab dia bukan sengaja. Berbeza dengan fitnah ataupun buruk sangka tanpa sengaja ke, fitnah tanpa sengaja ke. Sebab apa? Walaupun fitnah tanpa sengaja ke, buruk sangka tanpa sengaja ke, tetap dapat dosa kerana adanya guideline dalam agama, yakni kena bertabayun dan berhusnuzon. Dalam agama ada guideline tersebut. Tetapi kalau dalam janji dia lupa, maka dimaafkan dan tidak ada hukum pun sebenarnya. Tidak ada hukum pun. Begitulah juga dengan apabila terlupa ketika nak solat dan masuk waktu, tapi orang tu dia tidur ke, ataupun dia betul-betul dia terlupa, bukan dia sengaja, dia memang betul terlupa, maka dimaafkan juga sampai dia ingat balik. Okey, dia qada lah, dia akan sembahyang lah. Kalau dan itulah dia tak sengaja, benda dimaafkan lah. Kemudian nombor 10, wajib menjaga rumah tangga dan perkahwinannya. Bukan rumah tangga saja, tapi perkahwinannya dengan suami dia pun dia wajib kena jaga, dan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti contohnya menjaga harta benda rumah, harta benda suaminya dengan baik. Okey. Seterusnya, meminta izin kepada suami jika nak beli pakaian. Sebab apa? Sebab ni melibatkan aurat, dan aurat ni adalah di bawah tanggungjawab suami. Jadi walaupun pakai duit isteri, tetap isteri kena minta izin daripada suaminya, sebab suami bertanggungjawab kepada isterinya. Dosa isterinya itu, suami yang bertanggungjawab. Okay? Seterusnya, apa-apa benda atau perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada rumah tangga dan perkahwinan,
diperlukan kepada perbincangan dengan suami. Apa-apa benda yang boleh menyebabkan mudarat kepada rumah tangga dan perkahwinan tersebut, ya, maka perlu kepada perbincangan suami. Dia tak boleh buat keputusan sendiri walaupun itu adalah haknya. Contohnya travel, sedekah, nak bagi pinjam duit yang besar jumlahnya kepada adik dia, contohnya kepada orang lain, kawan dia ke, nak invest ke, kan. Yang mana benda ni boleh menyebabkan mudarat kepada perkahwinan dia, rumah tangga dia. Maka dia kena buat keputusan, bincang sekali dengan suami. Bincang sekali dengan suami. Itu je saya bagi contoh kat sini, travel, sedekah, yang mana yang keluar belanja besar sehingga boleh datangkan mudarat kepada family. Okay. Tapi kalau benda tu benda yang kecil lah, macam tak bagi mudarat kepada family, tak apa. Kan contohnya bagi duit cakap RM50 kepada makcik dia, RM100 ke, benda yang kecil je lah kan, tak apa. Tapi kalau sampai bagi RM1,000, yang mana benda ni benda yang besar yang boleh memudaratkan rumah tangga dan perkahwinan dia, hubungan dia suami isteri, maka dia kena bincang. Dia tak boleh simply bagi walaupun itu adalah duit dia. Nombor 13, nafkah batin. Tidak tolak jika diajak bersama. Saya dah terang dah, kecuali kalau suami izinkan, terbudi bicara suami bagi kebenaran untuk postpone lah. Boleh postpone. Tapi kalau suami nak juga, maka isteri kena bagi lah. 14, meminta izin apabila hendak keluar daripada rumah, kecuali perkara yang telah menjadi adat persetujuan bersama. Contohnya macam pergi kerja kan, kita ada satu persetujuan agreement, pergi kerja setiap hari, maka just bagi tahu saja, tak apalah. Kan, tak payah nak minta izin setiap hari. Ataupun contohnya kerja setiap hari Jumaat, balik pada kerja nak pergi pasar malam, minta izin awal-awal siap-siap untuk sampai bila-bila. Maka dia terpakai izin tu sampai bila-bila. Terusnya masuk dalam bab isteri yang bekerja. Okey. Tujuan isteri bekerja adalah untuk membantu suami. Kita kena ingat, isteri yang terbaik adalah isteri yang berada di rumahnya. Tu yang terbaik. Tapi kalau katakan zaman sekarang ni, uruf keadaan sekarang ni yang memerlukan seorang isteri bekerja kerana tujuannya apa? Nak bantu suaminya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keredaan Allah dan kemudian keredaan suami dia. Maka dia pun bekerja. Niat yang betul. Niat yang betul. Pertama, niat dulu. Niat tu kena betul dulu. Bukan niat nak bayar hutang ke, kan? Bukan niat. Niat tu untuk mendapatkan redha Allah dan kena redha suami. Niat dia untuk bantu suami dia. Okey. Maka dia terbahagi kepada dua pandangan yang saya jumpa lah. Okey. Pandangan yang pertama, kalau suami itu mampu, suami tak ada masalah untuk tanggung 100% tanggungjawab dia. Anda kata suami yang kaya tapi isteri tersebut boring berada di rumah, dia nak juga nak kerja, macam kerja yang part time saja ke, kan. Maka tak ada masalah, boleh juga bekerja dan income wife adalah milik isteri 100%. Kan, mana kata suami pun tak kisah kan. Memang suami pun ada banyak lagi duit, tak habis lah orang kata duit dia kan. Kat ASB ada, tabungan dia ada, simpanan ada, dan dia pun dapat tanggungjawab dia, laksanakan tanggungjawab dia 100% keluarga dia. Maka apa yang income yang isteri dapat, maka itu adalah milik isteri 100%. Okay. Berbeza dengan nombor dua. Nombor dua situasi dia adalah suami kurang mampu. Suami ada masalah untuk tanggungjawabnya. Tanggungjawab dia tidak sempurna. Dia buat tanggungjawab dia tapi tak sempurna. Okay, tak sempurna. Bukan kata dia tak buat, bukan kata dia seorang tak bertanggungjawab, tak. Ada orang dia memang bertanggungjawab betul. Bila Ta'ala, dia memang orang yang lelaki yang soleh, lelaki yang bertakwa kepada Allah, kan, lelaki yang baik. Cuma dia kurang mampu sedikit. Sedikit orangannya. Bukan dia sengaja, dia tak sengaja, kan. Tapi dia memang kurang mampu sikit. Maka di sini ulama berkenegaran suami isteri boleh bekerja dengan niat bantu suami dia, kan. Maka sebab tu ada ni, pertama income wife ni, pertama sebahagian, beri sebahagian kecil. Relatif lah, kecil ni sebahagian kecil lah. Sebab tu ulama kata, makna kata duit isteri tu ada hak suaminya. Duit isteri bekerja tapi ada hak suaminya.
Dan isteri kena bagi sebahagian kecil duit tersebut. Sebahagian kecil ni macam mana nak tentukan? Kena bincang suami isteri lah. Relatif, benda yang relatif. Tak ditetapkan berapa. Relatif. Pada suaminya. Pada suaminya, okey. Bayar sebahagian daripada nafkah ni, pilihan A lah. A, bagi duit. Kan? Yang sebahagian duit gaji dapat bagi kat suami dia. Untuk bantu suami dia. Dia cakap tadi tu, jangan untuk bekerja untuk apa? Bantu suami dia, bagi duit kepada suami dia. Okey, tu A. Yang B pula, atau kalau dia tak mau bagi duit kepada suami dia, dia boleh bayar sebahagian daripada nafkah atau tanggungjawab yang di bawah suaminya. Okey, dengan syaratnya adalah suami telah guna semua duit dia. Tu saya cakap tadi, ada lelaki yang dia memang lelaki yang soleh, lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang baik. Tetapi dia tak mampu, kurang mampu sikit kan, lelaki yang susah, miskin kan. Jadi dengan syarat dia, suami telah guna semua duit dia. Dia dah laksanakan tanggungjawab dia kepada mak ayah dia, kepada orang miskin, orang susah kan. Kepada fakir miskin lah, kepada agama, dia belanjakan duit kepada agama kan. Dan dia belanja duit kepada keluarga dia juga kan. Isteri dia, anak dia, dan tak cukup. Memang tak cukup. Dia sampai tak ada ASB pun tak ada, tabung haji pun tak ada, simpanan dekat bank pun tak ada. Makna kata memang habis sungguh. Habis sungguh-sungguh, lillah ta'ala, habis sungguh. Bukan dia sengaja nak buat-buat ke ni ke, tak ada. Jadi atas asbab ini, atas perkara ini, maka sebagai ulama kata sebagai timbal isteri dia bekerja, okey, maka ada sebahagian hak suami yang dia kurang tunaikan. Sebab apa? Sebab isteri dia bekerja. Bila isteri bekerja, maka ada sebahagian hak suami yang isteri gagal nak tunaikan. Ataupun isteri gagal tunaikan secara sempurna. Okey, tidak sempurna tunaikan. Okey, jadi sebagai balasan atas baik budi suami berizin kepada isteri untuk isteri bekerja, maka isteri pun ada duit poket sendiri juga. Okey, sebab apa? Sebab suami bagi izin kerja, okeylah. Niat isteri pun baik, isteri bekerja nak bantu suami dia kan. Jadi okeylah, bagi kerja. Dan sebagai balasan baik yang baguslah, isteri dia pun dia ada duit poket sendiri. Dia ada simpanan sendiri, dia ada ASB sendiri, dia ada takaful sendiri ke kan. Tapi kalau tak diberi izin kerja, mungkin suami pun tak cukup nak tampung, dan dia pun tak ada duit poket sendiri. Itulah dua alasan utama yang ulama bagi. Makna kata kenapa sebagai justifikasi kenapa sebahagian duit isteri bekerja itu suami juga boleh menuntut daripada isteri. Okay, suami juga boleh menuntut daripada isteri. Mana ada nafkah dan ada hak suami ke dalam duit tersebut. Cuma benda tu relatif lah. Benda tu kena bincang lah. Okay. Tapi kalau katakan, okay, nak highlight di sini. Tapi kalau katakan sikit-sikit ya, suami guna untuk kehendak diri, mana kata benda tu bukan keperluan tapi kehendak dia, tapi sikit, maka dimaafkan. Benda yang simple, contohnya dia teringin nak makan aiskrim ke, dia teringin nak minum susu, dia suka minum susu. Benda yang bukan keperluan kehendak suami, maka benda ni dimaafkan. Tak ada masalah. Asalkan jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak. Okay, saya rasa dah settle bab ni. Makna kata bukan 100% duit isteri kerja, income dia 100% itu adalah duit suami. Tak betul sama sekali. Benda ni adalah tak betul sama sekali. Saya tak pernah kata macam tu. Tak betul kan. Dia bang sebutkan dalam kitab pun macam ni kan. Sebut ustaz macam ni juga. Okay. Seterusnya, nombor 16, tidak mendedahkan keburukan atau kelemahan suami kecuali darurat. Contohnya macam pergi mahkamah ke, polis ke, suami tampak isteri ke, buat laporan polis ke, kena ceritalah. Ketika perjumpaan dengan pihak ketiga, okey, perjumpaan dengan satu pihak ketiga lah, tak kisah bapa ke, siapa-siapa saja yang diyakini yang siqah, yang rasa yang dia boleh untuk membantu memulihkan hubungan suami isteri. Makna kata suami isteri mungkin ada masalah, dan suami ke atau isteri ke dia pergi jumpa pihak ketiga ni, yang mana dia minta pandangan, tak nasihat kan, dengan profesional ke, ustaz-ustazah ke, kawan dia sendiri ke kan, yang siqah, yang dia rasa dia percaya boleh bantu dia untuk settlekan masalah rumah tangga dia. Maknanya dengan tujuan untuk memulihkan hubungan, bukan dengan tujuan nak bercerai.
Tu beza. Kena tengok tujuan, memulihkan hubungan. Maka dia haruskan pada syarak. Yang 17, tidak membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain, hatta dengan ibu bapa sendiri. Ni sebab apa? Biasalah kadang isteri tu, perempuan, anak perempuan kan, dia mesti bapa tu macam hero dia lah, orang kata kan. Ni selalulah dalam movie kita tengok macam ni kan. Jadi sebab tu ada larangan yang melarang isteri membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain, ataupun membandingkan suaminya dengan adik-beradik dia ke, dengan bapa sendiri dia ke. Ni ada larangan macam ni. Okey. Sebenarnya tidak membazir pemberian suami atau demand sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Maka ini adalah haram kalau dia meminta sesuatu yang di luar pada kemampuan suaminya. Ini pun banyak kali saya sebut lah. Kemudian lagi, isteri sebagai pendorong atau perangsang suami, bukan sebagai pendesak suami. Beri pressure, luah mati mak. Ni isteri ni dia sebagai pendorong dan perangsang suami. Makna kata isteri ni dia mendorong suami dia untuk bekerja kuat, berusaha lebih ke. Dia beri dengan mengucap ucapan yang baik-baik, dengan ucapan yang bagi motivasi, bukan ucapan yang beri pressure, bukan dengan cara yang bergaduh, yang cara cari salah. Bukan dengan ucapan macam tu, sampai menyebabkan suami dia rasa luah mati mak, telan mati bapa. Ni lagi tak boleh lah. Sebab tu untuk benda macam ni kena belajar cara berkomunikasi, kena tengok macam mana cara isteri-isteri solehah berkomunikasi kan. Okay? So bila kita tahu benda macam ni, kita pun tukarlah cara kita communicate. Kadang-kadang masalah komunikasi saja kan. Kita masalah komunikasi saja. Jangan sampai tahap sampai suami rasa dia depression, suami rasa dia pressure, sampai dia macam rasa macam nak trauma. Sampai rasa trauma, luah mati mak, telan mati bapa. Ni tak boleh lah, ni dah haram lah. Walaupun kadang-kadang orang tak cukup duit ke kan. Jadi isteri kena jadi pendorong atau perangsang pada suami, bukan menjadi penekan atau pendesak pada suami dia. So dua benda yang berbeza. Okay? Dua term yang berbeza. Jadi saya rasa itu sahajalah. Baik. Assalamualaikum. Hak suami terhadap isteri. Seorang isteri mempunyai kewajipan mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang dipinta dan dikehendaki oleh suaminya, asalkan tidak merupakan perkara kemaksiatan. Jelasnya, apabila terdapat unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya, maka wajiblah ditolak kehendak, kemahuan serta perintah suami itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Mengenai betapa agungnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh isterinya itu, terdapat dalam beberapa hadis. Di antaranya ialah Rasulullah SAW bersabda, mana-mana wanita yang meninggal dunia dan suaminya redha kepadanya, maka wanita itu akan masuk ke syurga. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW pula bersabda, apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyangnya 5 waktu, berpuasa di bulan puasa, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan memasuki syurga Tuhannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Abbas berkata, ada seorang wanita dari Kasam datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, saya seorang wanita janda dan saya ingin kahwin lagi. Maka apakah hak suami itu? Rasulullah SAW bersabda, setengah daripada hak suami atas isterinya ialah apabila suami itu menginginkannya, ia menyerahkan diri kepada suaminya walaupun isterinya itu berada di atas unta, maka jangan sekali-kali isteri itu menolaknya. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Dalam menentukan hak suami yang mesti ditunaikan oleh isterinya, Rasulullah SAW bersabda, setengah dari hak suami ialah jangan sekali-kali isterinya memberikan sesuatu dari rumahnya, yakni kepada orang lain, melainkan dengan izinnya. Kalau isteri itu melakukan yang sedemikian, maka berdosalah isterinya, sedang pahala bersedekah adalah untuk suaminya. Setengah daripada hak suami ialah jangan sekali-kali isteri itu berpuasa sunat, melainkan dengan izin suaminya. Kalau suami itu melakukan yang sedemikian ini, kalau isteri itu melakukan yang sedemikian ini, maka isteri itulah yang lapar dan haus, sedangkan amalannya tidak diterima sama sekali.
Seorang isteri itu apabila keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka ia dilaknati oleh malaikat sehingga ia kembali atau ia bertaubat. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Ada diriwayatkan bahawa Asma binti Kharijah Fazani berkata kepada anaknya sewaktu perkahwinan anaknya dengan berkata, "Hai anakku, kini engkau telah keluar dari sarang tempat engkau dilahirkan sehingga menjadi besar. Kini engkau mesti beralih ke suatu tempat dan rumah yang belum engkau kenal dan engkau mesti berkawan dengan seorang yang belum engkau kenali. Itulah suamimu. Jadilah engkau sebagai tanah untuknya dan ia akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau sebagai lantai untuknya dan ia akan menjadi tiang untukmu. Jadikanlah dirimu pengasuhnya, nescaya ia akan menjadi hambamu. Janganlah engkau menghimpunkan untuknya berbagai kesukaran, sebab itu akan membuatkan ia meninggalkanmu. Janganlah engkau terlampau jauh daripadanya, nanti ia akan melupakan dirimu. Tetapi kalau ia mendekatimu, dekatilah ia, dan sekiranya ia menjauhimu, maka jauhilah ia dengan baik. Peliharalah suamimu, hidungnya, pendengarannya, matanya dan lain-lain. Janganlah suamimu itu mencium sesuatu dari dirimu melainkan yang harum. Jangan pula ia mendengar melainkan yang enak. Jangan pula ia melihat melainkan yang indah darimu."